Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Nor. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 6 dan kita masih lagi di unit 2, tetapi pada hari ini kita akan fokuskan ke tajuk Ketua Negeri. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 10.2.5, menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan cara pelantikan ketua negeri yang unik dan merupakan satu warisan yang perlu kita pelihara. Baiklah murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan ketua negeri. Cikgu percaya sebelum ini murid-murid telah belajar tentang gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Masih ingat lagi? Tentu masih ingat, bukan? Baiklah. Ketua negeri. Setiap negeri mempunyai ketua negeri yang menjadi tonggak pemerintahan. Gelaran bagi setiap ketua negeri berbeza mengikut negeri. Pelantikan setiap ketua negeri adalah unik dan keunikan ini merupakan satu warisan yang perlu kita pelihara. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat cara pelantikan ketua negeri bagi negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Terdapat 4 cara untuk melantik ketua negeri. Yang pertama, sistem perwarisan takhta. Yang kedua, sistem penggiliran. Yang ketiga, pemilihan oleh undang yang 4. Dan yang keempat, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi, murid-murid, mari kita lihat penerangan satu persatu bagi setiap pelantikan ketua negeri ini. Yang pertama, sistem perwarisan takhta. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai raja dan sultan. Negeri manakah yang mempunyai ketua negeri yang bergelar raja dan sultan? Okey, raja adalah ketua negeri bagi negeri Perlis. Sultan pula adalah ketua negeri bagi negeri Kedah, negeri Selangor, negeri Johor, negeri Pahang, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Okey. Sultan dan raja bagi negeri-negeri ini dilantik menggunakan sistem perwarisan takhta berdasarkan jurai keturunan sebelah bapa. Putera sulung sultan memegang jawatan sebagai raja muda atau tengku mahkota, dilantik untuk menggantikan ayahandanya iaitu sultan. Murid-murid, inilah contoh sultan dan raja muda. Okey, ini sultan dan raja muda bagi negeri Selangor. Okey, yang kedua ialah sistem penggiliran. Sistem penggiliran digunakan untuk melantik Sultan Perak. Okey, Perak ketua negerinya ialah sultan. Jadi di Perak, sultan dilantik melalui sistem penggiliran. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Sistem penggiliran bermula daripada
Raja Kecil Bongsu. Kemudian dia akan naik kepada Raja Kecil Tengah. Kemudian dia akan menjadi Raja Kecil Sulong. Dan seterusnya akan menjadi Raja Kecil Besar. Kemudian akan naik kepada Raja di Hilir, Raja Muda. Dan seterusnya akan ditabalkan menjadi Paduka Seri Sultan. Okey, dia daripada bawah. Okey. Daripada bawah dia naik ke atas. Okey, ini ialah hierarki pelantikan lah. Okey. Inilah yang dikatakan sistem penggiliran. Okey, pertabalan seseorang sultan atau gelaran-gelaran lain dalam hierarki hendaklah mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Seterusnya, Dewan Negara Perak bertanggungjawab dalam melantik Raja Pemerintah bergelar Sultan. Ni, Paduka Seri Sultan ini ialah Raja Pemerintah yang bergelar Sultan. Jadi inilah, untuk murid-murid lebih faham, inilah yang dipanggil sistem penggiliran. Okey, cuba murid-murid perhatikan apa gambar yang cikgu letakkan di sini. Inilah yang dikatakan sistem penggiliran. Okey, cikgu letakkan di sini bermula dengan Raja di Hilir Perak. Okey, Raja di Hilir Perak, kemudian Raja Muda Perak dan seterusnya ditabalkan Paduka Seri Sultan Perak. Okey, sebenarnya dekat bawah ni dia ada banyak lagi lah. Cuma dekat sini cikgu tunjukkan 3 ini sahaja. Okey, seterusnya cara untuk memilih ketua negeri yang ketiga iaitu pemilihan oleh undang yang 4. Biasanya pemilihan oleh undang yang 4 ini dijalankan untuk memilih yang di-Persatuan Besar yang baru di Negeri Sembilan. Pemilihan yang di-Persatuan Besar yang baru di Negeri Sembilan berbeza dengan negeri-negeri yang lain. Kaedah yang digunakan adalah berdasarkan adat berpatih dari dulu hingga sekarang. Yang di-Persatuan Besar akan dilantik menjadi ketua negeri melalui proses pemilihan yang akan dilakukan oleh undang yang 4. Apakah itu undang yang 4, murid-murid? Undang yang 4 terdiri daripada Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Johor dan Undang Luak Rembau. Jadi mereka berempat inilah yang akan membuat ataupun melaksanakan proses pemilihan untuk memilih yang di-Persatuan Besar Negeri Sembilan. Okey, baiklah murid-murid. Cuba perhatikan gambar ini. Inilah yang di-Persatuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Mukhlis, almarhum Tuanku Munawir. Okey, yang keempat, ketua negeri dilantik oleh yang di-Persatuan Agong. Okey, terdapat 4 negeri yang mempunyai ketua negeri yang dilantik oleh yang di-Persatuan Agong, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Okey, apakah gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri ini? Gelarannya ialah Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri. Okey, Yang di-Pertua Negeri bagi negeri keempat-empat negeri ini dilantik oleh Yang di-Persatuan Agong. Yang di-Pertua Negeri akan menjalankan tugas untuk tempoh 1 penggal. 1 penggal itu bersamaan dengan 4 tahun. Okey, setelah tamat tempoh perkhidmatan mereka, iaitu 1 penggal bersamaan dengan 4 tahun, sekiranya mereka hendak menyambung perkhidmatan mereka perlu mendapatkan perkenan daripada Yang di-Persatuan Agong. Sekiranya Yang di-Persatuan Agong perkenankan
perkhidmatan mereka untuk disambung, maka mereka boleh meneruskan perkhidmatan mereka untuk satu penggal yang seterusnya. Okey, ingat satu penggal bersamaan dengan 4 tahun. Baiklah, cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Okey, inilah keempat-empat yang di Pertuan Negeri yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Okey, cuba lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ialah yang di Pertuan Negeri Negeri Melaka. Gambar yang kedua, yang di Pertuan Negeri Negeri Pulau Pinang. Gambar yang ketiga, yang di Pertuan Negeri Negeri Sarawak. Dan gambar yang keempat, yang di Pertuan Negeri Negeri Sabah. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, suka cikgu nyatakan bahawa pelantikan setiap ketua negeri adalah unik dan keunikan ini merupakan satu warisan yang perlu kita pelihara. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung kelas. Cikgu berharap murid-murid boleh faham, boleh ingat apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.